Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Cikgu Faizal dalam ulang kaji Sains PT3 tingkatan 2 bab 11 Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta. Baik, mari kita lihat pada skrin mengenai bab ini ya. Bintang dan galaksi di alam semesta. Apa itu galaksi? What is galaxy? Kalau anda lihat ya, galaksi ini adalah terdiri daripada satu himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang bersama gas dan debu. Jutaan bintang bersama gas dan debu. Terdapat 3 jenis galaksi ya. Galaksi tidak seragam. Yang seperti anda lihat di belah kiri, sedikit kabur. Galaksi tidak seragam, maknanya tidak uniform, tidak sama bentuk, tidak sekata, itu tidak seragam lah. Galaksi yang kedua adalah galaksi berpilin. Berpilin ni dia dalam bahasa Inggerisnya spiral. Dia berbentuk cakera. Dia terdiri pada lengan ya. Yang ketiga ialah galaksi ellipse. Dalam bahasa Inggerisnya elliptical, berbentuk bujur, berbola lepeh, daripada bintang matang. Jadi ada 3 jenis ya, galaksi berpilin, galaksi ellipse, galaksi tidak seragam. Okey, kemudian kita lihat ya, selepas kita belajar jenis-jenis galaksi ini, bumi datangnya daripada galaksi berpilin atau dikenal sebagai galaksi Bima Sakti ya. Kita adalah antara kecil daripada galaksi berpilin ni, sangat kecil. Ada banyak lagi bintang-bintang lain. Baik, kita lihat pula ya, seterusnya galaksi Bima Sakti, iaitu bumi yang berada dalam galaksi ini. Galaksi Bima Sakti mempunyai sistem suria, terdiri pada sistem suria, mana ada matahari. Dalam sistem suria ada Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptune. Itu sistem suria ya. Yang berada di pinggir, maknanya antara yang besar tadi tu, iaitu galaksi berpilin tadi tu, adalah satu cabang berpilin saja Bima Sakti. Maknanya dipercayai ya, terdapat lagi makhluk lain ataupun planet lain di dalam galaksi Bima Sakti ini. Terdapat lebih kurang 200 bintang dalam galaksi Bima Sakti ini. Jadi ahli saintis tak jumpa lagi, hanya tahu beberapa planet saja. Merupakan galaksi berpilin sederhana besar. Sederhana besar maknanya ada lagi besar, luar daripada galaksi bumi. Jadi kita boleh tahulah daripada sini bahawa betapa luasnya alam semesta. Kita hanya sekecil daripada galaksi itu yang dinamakan Bima Sakti. Kamu tengok dekat situ, itulah Bima Sakti. Ada cahaya kuning sedikit, itu galaksi Bima Sakti. Sekarang kita masuk kepada galaksi Bima Sakti. Kemudian terdiri pada bumi, terdiri pada matahari. Kita mengelilingi matahari, mengikut orbit. Kalau anda lihat sekarang di skrin, ini adalah planet-planet yang berada dalam sistem solar. Betapa luasnya alam semesta. Galaksi yang kita adalah di kalangan galaksi Bima Sakti. Bintang. Bintang terdiri pada habuk, gas dan helium dan hidrogen. Tindak balas pelakuran nukleus berbentuk sfera dan sangat besar. Ini bintang yang kita lihat kat langit pada waktu malam. Selalunya waktu malam kita nampak bintang. Dia sebenarnya adalah daripada cahaya yang ada pada bintang itu sebenarnya berlaku daripada hasil tindak balas pelakuran nukleus. Dia berbentuk sfera, bukan bulat. Sfera dan bulat berbeza ya. Bulat macam bola. Bola tu bulat. Sfera ni dia bentuk dia sendiri yang namanya sfera. Dan sangat besar. Bintang ni daripada helium dan hidrogen lah. Helium ni gas yang diguna di dalam balon. Kemudian kita lihat pula seterusnya, kitar hidup bintang, yang dinama sebagai hipotesis nebula. Hipotesis ni maknanya perhubungan antara nebula.
Okey, apa itu nebula? Nebula ni maksudnya ialah kumpulan awan, kumpulan awan pada kumpulan daripada gas dan debu. Besar nebula ni, bukan kecil. Okey, dia boleh menghasilkan bintang bersaiz sederhana. Daripada nebula ni terhasilnya bintang bersaiz sederhana. Daripada bintang bersaiz sederhana ni dia boleh jadi besar. Dia macam kamu lah, daripada kanak-kanak kepada remaja dan kemudian dewasa. Bintang pun macam tu, dia bintang bersaiz sederhana. Kemudian semakin lama tempoh masa tu dia pun menjadi semakin besar sehingga nama dia bertukar menjadi raksasa merah. Tidak, raksasa merah ni tak adalah begitu besar. Nama je raksasa merah sebab dia berwarna merah. Kemudian dia bertukar menjadi nebula planetari dan akhirnya kenapa tiba-tiba dia meletup dan menjadi kerdil putih. Ada keberangkalian juga, keberangkalian kedua daripada nebula ini, dia boleh menghasilkan bintang besar, super besar. Sama ada nebula ni boleh menghasilkan bintang bersaiz sederhana ataupun dia boleh menghasilkan bintang besar, super besar, yang mana bintang super besar ni kemudian menjadi raksasa merah. Tetapi raksasa merah ini berbeza dengan raksasa merah tadi dari segi dia punya saiz yang sangat besar. Okey, kematian dia bermula apabila hidrogen dalam lapisan luar terbakar dan bintang mengembang. Dia menjadi supernova. Dia meletup, explode dan menjadi supernova. Kalau kamu lihat pada skrin, supernova tu berwarna putih kan? Itu adalah cahaya hasil daripada letupan raksasa merah. Okey, bintang besar yang mengecut, dia kecut dengan cepat lalu menghasilkan letupan besar berwarna putih tu. Selepas letusan berwarna putih tu, dia boleh menghasilkan sama ada 2 bintang neutron. Lohong hitam yang kita panggil sebagai black hole. Jadi itu perjalanan menjadi black hole. Baik, bintang ni sebenarnya boleh dikelaskan mengikut beberapa ciri sepunya atau ciri-ciri yang sama. Ada 5 ciri-ciri bintang yang sama. Yang pertama ialah bintang ni dia adalah jasad yang berkilau ataupun shining stars. Dan bintang ni jarak dia sangat jauh dari bumi. Sebab itu dia kelihatan kecil. Walaupun kita nampak dia kecil, sebenarnya dia besar. Tapi sebabkan jaraknya jauh, dia kelihatan kecil. Yang ketiga, ciri-ciri bintang terbentuk daripada debu dan gas. Kamu boleh bayangkan tak debu dan gas ni macam mana? Macam debu yang biasa kita lihat dan juga gas lah. Campuran. Dan keempat, bintang berpasangan kecuali matahari. Bintang ni ada pasangan dia. Mungkin dengan bulan, kita tak tahu. Macam bumi, pasangannya adalah bulan. Ada 1 bulan. Ada planet yang mempunyai banyak bulan. Ada 2-3 bulan. Itu pasangan bintang. Dan kelima, menghasilkan tenaga haba dan tenaga cahaya hasil daripada tindak balas nuklear, iaitu pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus ini maksudnya pembahagian nukleus. Daripada 1 nukleus, dia membahagi kepada 2. Dalam proses dia membahagi itu, dia menghasilkan tenaga cahaya, letupan, dan juga waktu yang sama kalau cahaya mesti ada haba. Kamu tengok lampu, lampu panas. Sebab apa? Lampu tu menghasilkan cahaya dan juga haba. Kalau ada cahaya mesti panas. Itu dia punya ciri-ciri yang sama. Selepas itu kita lihat pula kepada ciri-ciri pengelasan bintang. Secara umumnya, in general, bintang ni kita boleh kelas mengikut dari segi ciri-ciri suhu dan warna. Macam mana suhu dia, panas ke, berapa darjah Celsius, dan warna dia merah atau kuning atau putih. Dalam bintang ni kita kelaskan mengikut kecerahan dia, yang mana lebih cerah, yang mana kurang cerah. Saiz dia besar, saiz dia sangat besar, saiz ni sedikit kecil. Kemudian kita kelaskan di ketempatan yang mana lebih high density, low density, kurang tumpat dan lebih tumpat. Dan akhir sekali komposisi kimia. Kemudian komposisi kimia. Baik, kita lihat seterusnya. Kecerahan Kecerahan ni bergantung kepada suhu lah. Maknanya kalau suhu dia tinggi, maknanya dia makin cerah. Okey, saiz dia diukur dalam kilometer, 10 kilometer. Baik, kita tengok saiz relatif bintang. Relatif ni maksudnya perbandingan. Ahli saintis membandingkan. Kita ukur sesuatu berdasarkan bandingan. Contohnya, saya bandingkan satu meja punya jarak ataupun saiz lebar meja. Saiz lebar meja dibandingkan dengan lengan saya ataupun depaan saya. Satu depa saya ni sama dengan
1 meter. Contoh. Itu perbandingan. Kita buat pengukuran berdasarkan perbandingan. Itulah maksudnya relatif. Membuat pengukuran based on comparison. Membuat perbandingan untuk mengukur. Saiz relatif bintang, kalau kita bandingkan antara saiz-saiz matahari, bumi, planet-planet kecil, bintang terkecil sehingga bintang terbesar. Bintang kecil ialah bintang neuron, nama dia bintang paling kecil. Bintang kedua, bintang neuron pulsar, bintang kerdil putih, bintang kerdil dan seterusnya lah. Jadi, itu adalah saiz dia. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Harap dia bermanfaat untuk sesi ulang kaji kamu. Jadi, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.